Sekejap ya, tak banyak bunyi lagi pula. Okey, selamat sejahtera dan juga selamat petang. Terima kasih Dr. Sharon dan juga semua pelajar-pelajar. Okey, baik, Turnitin ataupun Turnitin ataupun Turnitin ni macam-macam yang bunyi lah. Tapi kalau sebut laju Turnitin lah Okey, dia merupakan satu aplikasi plagiat lah untuk kita kesan penulisan. Kalau di universiti, untuk first degree memang dah guna. Apatah lagi kalau orang buat masters dan juga PhD jadi tu sedikit lah tentang Turnitin ni dan dia dibayar memang sangat mahal. Okey, jadi pertama sekali anda perlu buka Google, cari perkataan ni, Turnitin ni, dia akan keluar di sini macam-macam lah. So anda kena pilih yang memang www.turnitin.com. So anda klik dia, anda buka. Jadi boleh buat terus lah masing-masing ada komputer di depan, terus saja buat. Okey, bila anda dah sampai di depan ini, kalau anda nak terus tanya boleh terus tanya dalam sesi ni. Mungkin Dr. Hairus, slow-slow sikit lah supaya mereka boleh. terus buat. Boleh jadi dah masuk sini semua semua pelajar Okay, dah masuk kelas? sini? Dah. Dah. Okey, kalau cara ni kalau macam tak nak cakap tekan je yang apa tu ting-ting yang tangan-tangan tu, raise hand tu menunjukkan anda faham lah. Okey. Baik, kita tekan kepada create account ni ataupun kita bina account di atas kanan tu. Okey, dia akan sampai sini. Okey, boleh? Tekan angkat tangan. Tak bunyi pun. Boleh. Boleh. Okey, dah sampai di sini. Anda pergi dekat student. Dia ada teaching assistant, instructor. Instructor ni ialah lecturer anda lah. So, kita tekan student. Okey, bila dia dah masuk dekat student. Sekejap lambat pula line sini. Okey, kelas ID ni, kelas yang diberikan link oleh Dr. Sharon tadi. And then paste dekat situ. Lepas tu dia punya apa tu, enrollment key pun dah ada, MUZK tadi tu kan. Copy je, paste kan. Okay, first name tadi ni letaklah nama anda. Dan last name tu letak juga nama ayah anda. Okay, kemudian email address, gunalah email yang anda ingin gunakan. Saya prefer guna e-pembelajaran lah. Sebenarnya dia tak kisah pun, yang penting guna Gmail Okay. Lepas tu password tu banner lah, create lah password masing-masing yang dia terima lah. Rasanya dia boleh terima kena satu huruf besar, yang lain kecil disambung dengan huruf 15 ke 16 ke. Contohnya A huruf besar, LI huruf kecil, 1790. Dia kena 6 lah, 8 karakter as a long tadi tu kena buat. Dan kena ada macam ni, contohnya tadi. Pas kena ada huruf besar, kena ada huruf kecil. Kalau tidak, dia takkan terima. Okay. Sebentar Dr. Hairul, boleh. ada Wesley angkat tangan. Wesley, do you have any question? Wesley, apa benda? Email tu guna email personal kan? Email e-pembelajaran. Saya prefer guna e-pembelajaran lah. Ya, semua guna e-pembelajarannya. Okay, password tadi tu wajib ada huruf besar, wajib huruf kecil dan ada huruf. Kena ada 8 patah perkataan Okay. Betul dia takkan terima. Okay, secret question ni masing-masing lah. Kereta pertama contohnya kan. Mungkinlah anda guna kereta apa-apa, letaklah. Okay, dan saya katakan I'm not a robot. Okay, kadang-kadang ada setengah tu dia minta anda verify dengan letak gambar-gambar apa kan, buatlah. Okay, dah selesai, tekan I agree untuk create profile tadilah. Okay, boleh Doktor boleh tunggu kejap tak? Laju sangat boleh. lah. Laju ke? Allah. Tu tanda okey dah tu. Okay, ada lagi nak bertanya untuk bahagian ruangan ini? Make sure kena kelas ID ni kena ikut apa yang pensyarah dah beri tadi. Okay. Email masing-masing, elok guna e-pembelajaran dan password. Secret question tadi tu bagikan soalan-soalan yang anda nak tanya tadi lah. Apa benda yang anda nak jawab tadi, sebab takut kalau nak recover dari segi lupa password dan sebagainya kan, itu dah dia minta. Okay, boleh kita pun tekanlah I agree dan juga create profile tadi tu.
Okey. So kita pun akan dihantar ke dalam ruangan tersebut. Okey. Akan masuklah. Tapi saya sebab dah ada akaun tersendiri jadi tak perlulah. Jadi nak tunjuk tu je cara permulaan dia. Boleh untuk setakat itu? Boleh. Okey, baik. Sekarang saya nak masuk ke akaun, konon-kononnya akaun yang dah masuk tadilah Sekejap. Nak masuk akaun pelajar lah. Okey, kita pun login. Ini bukan login lah, maksudnya saya dah masuk dalam ruangan saya ni lah. Anda dapat ruangan ni tak? Ke anda perlu kena sahkan email dulu? Dapat masuk terus. Terus macam ni kan? Sama kan? Betul. Okey, saya tak pasti Dr. Sharon dah ada buat tugasan tak dekat dalam kelas name tu? Sudah. Laporan sudah, kan? penyelidikan. Ya. Okey, saya dah buat tadi dah. Okey, katalah dia akan keluar di dalam paparan ini. Anda kena make sure kelas name tadi tu ialah laporan penyelidikan. Kelas yang samalah. Jangan kelas yang salah lah jadi make sure kelas tu kelas yang betul supaya anda masuk. Okay. Ada tak? Nampak tak? Pelajar-pelajar Ada. Okey. Okey. Saya kita boleh tengok dekat dalam ruangan tadi tu ada ke tidak. Kelas tadi tu kena make sure lah. Okey. Sekejap. Saya nak masuk kelas Dr. Sharon tadi. Sebab saya ada akaun kan, saya nak masuk kelas Dr. Sharon. Kalau anda pensyarah lain, contohnya ada 2-3 mata pelajaran yang akan ada berbeza enrollment key dan sebagainya, pergi dekat enroll in a class macam saya ni lah, saya nak masuk kelas Dr. Sharon. Kita just copy paste lah apa yang dia bagi tadi tu. Mungkin ada beberapa pensyarah akan menggunakan pelbagai subjek dan sebagainya kan. Kita pun paste juga. Dr. Hairul, kalau ada beberapa pensyarah yang menyelia kursus ini, mereka masuk as instructor ke ataupun as a student? Maksudnya kalau pensyarah menyelia beberapa mata pelajaran ni? Pelajaran ni. Sebab kursus ni ada beberapa penyelia. Oh, jadi seeloknya penyelia tu buat kelas masing-masing lah. Jangan kelas ke dia sekali je, serentak? Saya buat untuk semua sekarang ni lah. Oh, kalau untuk semua maknanya Dr. Sharon kena bagi password Dr. Sharon untuk dia masuk. Tak best lah macam tu. Oh, okey. Seeloknya dia ni macam tadi kan, saya dah add saya punya enroll class. Ini saya punya ruangan peribadi lah. Macam ini moral, Dr. Hairul instructor dia. Ni tadi Dr. Li Leng Hong dia punya instructor dia. Okey, jadi kita akan tengok semua akan keluar dalam list tadi tu. Okey. Okey. Maksudnya katakan seorang penyelia dia ada 5 orang pelajar kursus yang sama. Jadi dia create dia punya sendirilah ya. Betul, tak boleh sekali. Tak susah nanti. Tapi tak apa, yang ni nanti saya akan guna juga untuk checking, untuk artikel kan. Tak apalah. Boleh. Tapi nanti penyelia masing-masing kena create jugalah untuk dia punya sendiri ya. Betul. Jadi peranan anda tadi saya ulang semula. Bila anda nak enroll in kelas tadi tu, buat perkara yang sama. Masuk kelas ID dan juga enrollment key tadi tu. Okey, dan kita tengok all class dia akan keluar Okey, sekarang ni apa tugas anda sebagai pelajar? Pertama sekali, klik dekat perkataan MUZK 373 ni, klik sini. Automatically kita akan dihantar ke dalam ruangan ini. Okey, nampak ya? So, anda akan dapat lihat yang Dr. Sharon dah buat satu assignment ataupun benda yang nak dihantar. Tengok dekat sini, start date lah pada hari ini, due ialah pada 22 Mac Makna kata selepas daripada 22 Mac mungkin anda tidak akan dapat hantar lagi. Dan anda sebenarnya boleh hantar berulang-ulang kali sehinggalah plagiat Risma tadi tu dapat diatasi dengan baiklah. Macam mana cara dia? Pertama sekali, katalah anda dah siap penulisan. So anda tekan submit. Okey. Ni nama anda lah. Ikut saya buat sekarang ni. Anda masing-masing buat. Okey. Buat sekarang sebab you all dah ada draft laporan. Dr. Hairul, untuk makluman, mereka dah ada final draft laporan mereka. So Cuma they can check now. Saya nak tanya Dr. Sharon. Tadi Dr. Sharon buat tadi tu non-repository kan? Buat tak? Macam mana ya non-repository? Sebab benda tu bahaya. Alright, now I go back. Dekat bahagian setting. Bahagian more action ke? Okey, tak apa. Untuk petang ni, saya sarankan pelajar jangan submit lagi benda tu. Nanti bahaya. Submit dulu benda-benda yang kata-katun, benda-benda yang tak penting. Make sure jangan submit tesis tau. Nanti dia takut jadi artifak, dia akan mengesan plagiat tu. Contohnya, dia dah submit sekarang, kita dah jadikan dia sebagai repository, dia submit akan datang, dia terus detect itu ialah
plagiat sebab dia dah pernah dalam sistem online. Faham tak maksud saya, Dr. Sharon? Faham kan? Okay, dekat non-repository ni saya klik pada bahagian student paper repository tu That means saya unclick. Ataupun tu bawah tu dia ada macam ada pilihan, tekan no. No repository. Okay. Yes, supaya dia tak simpan dalam artifak lah. Tapi untuk petang ni bagi saya anda upload dululah apa-apa saja untuk drama-drama nanti delete balik boleh. Okay. Dah masuk sini dah sampai sini. Ada soalan ke? Silakan. Ada. Dr. Saya dah buat no repository. Dan tekan save tau. Dr. Sharon save, dah submit. Okay, baik. So they can try lah kan? Tak apa, tapi try petang ni yang kata-kata dululah. Saya risau juga kalau kita kan. Okay, submission title tu letaklah apa yang anda nak submit. Draft 1 katakan. Type lah draft 1. Okay. Jadi kita boleh pilih mana anda simpan benda tadi tu. Sama ada dalam komputer ke, Dropbox ke, Google Drive ke. Katalah kita ambil daripada komputer. Biasa komputer lah. Okay. Kita ambil je apa-apa file disk sama ada either PDF ataupun dalam Microsoft Word. Boleh diterima. Okay, Nabila angkat tangan. Ada soalan Nabila? Silakan. Boleh dengar tak? Hello? Boleh. Okay. Macam Dr. Hairul punya kan dia ada choose from, tapi kalau saya dia macam cut and paste your paper. Kenapa tu Saya tak ada macam choose from. What can I submit tu? Cuba share screen. Yang tu dia kena tukar. Dia bahagian submit tu dia tulis cut and paste upload. Tekan kat situ ada pilihan untuk single file upload. So boleh tekan. Ya betul. Baik. Berbeza saya dengan awaknya. Kenapa lain-lain Kan pelik juga padahal dia standard je tu. Dr. Hairul? Ya. Boleh saya share screen saya punya bahagian setting supaya so that they can straight away upload, nanti boleh check. Betul. Ya? Sila. So saya share screen di sini. Okay, bahagian nampak tak? Nampak. Okay, more action kan? Betul, edit settings kan? Betul. Okay. Optional. Betul, okay. tu bawah. Saya punya generate similarity reports for submission. Yes. Kan? Yang ni semua okay kan? Ya. Bibliografi no ya? Ya, no. Small sources pun no. Ya. Betul. Allow student to see. Betul. Yang ni kena yes Allow student to see similarity reports. Betul. Yes. Enable translated matching. Ni tak apa, no je. Tak apa ya. Betul. Assignment ini tak payah Tak payah. Yang submit papers tu betul, no repository. No repository, but search option semualah kan? Betul. Ya? So, submit. Alright. So, that means saya punya setting ni kira betul lah. So, betul. mereka boleh upload nanti untuk check similarity. Boleh. Boleh dah ya? Alright. Okay. Thank you. Okay. So, kita boleh teruskan. Mungkin Dr. Hairul ada apa-apa lagi nak tunjuk ataupun minta mereka cuba? Kena tunjuk lagi, belum selesai lagi. Okay, alright. Dr. Hairul, nak tanya soalan? Boleh. Sila. Kalau saya nak create kelas untuk penyelidikan saya untuk 5 orang tu je, pelajar saya kan, kena create masing-masing kan, kata tadi. So, dia ada enrollment key tu apa? Tak apa, nanti Dr. Zila, saya akan bagi sesi sekali untuk semua penyelia. Saya ada video dia, nanti saya bagi. Video nanti ni yang buat. So, that one is a different registration untuk pensyarah punya. Dia lain sikit. Nanti ini kita tunjuk untuk macam mana student nak upload untuk check. Dia orang boleh buat dekat yang master ni yang dah buat. Sebab I masuk dalam I punya account yang sebelum ni. Dia lain sikit Dr. Fauzila. Nanti kita pun tak boleh tunjuk akaun kita tu sebab dia macam private. Nanti budak-budak tahu, kantoi. Ingatkan kita masuk. Gurau. Ingat kita masuk akaun kita untuk kita semak pelajar kita nanti. Tak. Nanti kita buat kita punya sesi. Okay. Alright. Thank you. Okay, saya ulang tadi semula ya. Anda dah dapat paparan ini. Anda choose mana-manalah sumber kan. Katalah saya ambil satu paper cikgu saya ni. Mana ya? Okey, kita ambil ni. Kita pun tekan upload. Okey, tekan upload. So masing-masing boleh tekan upload lah. Tunggu sekejap.
You all dah boleh terus cuba your draft, terus cuba. final draft. Dia makan masa sikit lah sebab dia depends kepada jumlah pages tu dan juga mungkin gambar-gambar sebagai panjang lah. So dia akan keluar di sini, dia akan loading. Okay, dia akan loading apa yang kita dah submit tadi sebagai review lah kata orang tu. Okay, sekejap. Okay, dia akan keluar macam ni So dia dah keluar macam ni, anda rasa betul ini ialah the main page, ini ada berapa jumlah semua tu, sebenarnya dia akan betul lah, takkan salah punya. Dia boleh tahu lagi sekali word count sekali dan juga character count. So tekan confirm. Okay. So bila dah confirm, kita pun return to assignment list. Automatically apa yang kita submit tadi akan keluar di sini. Oh, Dr. Sharon tutup ke? Dr. Sharon tutup lah. Similarity tu tak boleh tengok. Dr. Sharon boleh lepaskan tak untuk tengok ni ataupun on the spot? Okay, sekejap saya pergi balik pada maknanya ada setting tadi yang tak betul sikit. Allow student to see similarity reports ke? Ya, betul. Dah tekan dah? Ya, dah. Dah tekan dah tadi. Sudut-sudut yang lain nampak macam saya juga ke? Macam tadi tu sama kan? Dia tutup tempat jumlah seniority tu. Dia tutup. Macam ni kan, dia tutup. So nanti Zashara cuba buat dulu. Saya dah buat dah, saya dah buka dah yang tu. Cuba save balik, refresh balik. Dia masih lagi tak keluar. Dia belum lagi. Cuba tu share semak balik satu-satu. Immediately can override reports until due date. Then exclude bibliographic, exclude quoted materials, exclude small sources, allow student to see similarity reports. Betul tak? Yes, betul. Okay. Dah. Then saya submit. Okay, cuba buat sekali lagi kita tengok. Submitting. Sekejap dia tengah pusing lagi. Sebenarnya memang ada mungkin saya dah submit dah. Okay, sekejap saya refresh balik. Dia boleh tak buka? Belum lagi. Sekejap kerana dia pakai masa jugalah. Masih lagi belum. Sekejap belum lagi. Belum lagi. Okey, sekejap doktor tengok yang saya punya setting. Nanti boleh guna setting situ sebagai standard lah. Sekejap saya tunjukkan setting yang saya buat untuk paper saya. Pelajar, sekejap saya nak masuk saya punya Turnitin yang saya dah buat. Patutnya saya kena print screen lah kan supaya mudah orang tengok biru. Tugasan umum. Okey. More action, edit setting. Doktor tengok apa yang berbeza saya dengan doktor punya. Okey. Okay, tengok ni sama tak? Kena samakan Sekejap saya sekali lagi saya pergi. Saya rasa doktor buat yang sini kot. Yang immediately tu can override reports until due date. Ya. Ni buat tak yang ni? Mesti berbeza yang ni. Yang mana? Yang ni. General similarity reports. Ya, saya buat yang ni juga. Yang tengah ni betul ni? Ya, immediately. Lepas tu saya exclude. Okay, ikut sama sebiji. Yang ini exclude quoted, small sources tak ada. Allow student to see ada. Enable translated matching. Saya buat yes. Yang ni yes. Cuba buat. Okay. Yang bawah tu sama juga kan? Sama. Okay, jadi yang enable tu
Betul-betul. Ni. Okay, boleh saya cuba log out balik. Mungkin tadi dia tengah refresh. Sekejap ya. Saya log in balik as a student. Ni instructor. Okay, kita tengok balik. Apa MZ UK. Dah boleh dah. Dia tengah processing. Tu. Okay, boleh betul. Okay. So pelajar semua dah dapat tak jumlah similarity? Boleh feedback tak pelajar lain? Saya punya tak boleh lagi. Saya ni dah dalam proses processing. Dia tengah kira. Awak buat refresh. Ataupun kalau tak boleh, log out, masuk balik. Tu caralah. Tunggu sekejap Dia tengah processing. Doktor, kiranya sekarang ni kita cek terus kepada draft 4 lah kan? Ya. Okay. Sekejap ya. Dia akan lambat lah sebabnya dia depends kepada pages yang digunakan. Mungkin kalau banyak dia akan lambat lah. Bukannya selama 2-3 minit. Akan masa 10 minit kadang, depends kepada kita punya submit tadi tu, berapa muka surat. Macam saya tadi 40 muka surat, dia akan makan masa lah. So tugas kita refresh je, tunggu. Tunggu sekejap ya. Dr. Hairul, on my side pun saya boleh nampak dah kan? Boleh. The list of student yang dah submit yang dia pun dengan dia punya similarity. Lecturer akan tahu dan juga dia akan listkan semua orang. Nampak tu 31% similarity. Okay, dia akan keluar di sini. Jadi sebab pelajar-pelajar semua dah dapat lihat tak macam saya ni? Tak. Belum lagi. Refresh je selalu sebab memang dia akan makan masa. Macam saya ni 40 muka surat. Mungkin anda akan, yang hantar tadi mungkin ada 100 ikut orang lah kan? Okay, tak perlu tunggu dulu. Dr. Hairul, saya share saya punya screen yang saya nampak beberapa orang pelajar punya. Dia lecturer akan lebih cepat dapat daripada kita. Ya, betul kata accuracy dia tu log out dan log in balik. Betul macam saya buat tadi lah kan. Saya log out, saya log in balik baru boleh tengok. Okey, untuk Dr. Boleh nampak? Nampak tu dia akan keluar. Jadi saya nampak dah siapa yang dah submit. Nampak tu Syabrina 35%. Kamera Kuratul 43%. Tetapi kamera punya. Kalau warna kuning dia bukannya kritikal lagi. Dia kalau merah tu kritikal. Kuning ni bermaksud ada sebahagian penulisan kita yang macam menggunakan terma-terma yang standard. Dia boleh detect juga. Contohnya Kementerian Pendidikan Malaysia, tu benda yang memang orang akan guna kan. Pendidikan inklusif contohnya kan. Jadi itu tugas lecturer pula lah, dia akan semak balik. Maksudnya Dr. Hairul, saya boleh download daripada sini dan tengok how many percent yang 43% tu di mana dia punya similarity kan? Itu nanti saya akan tunjukkan dengan diorang. Alright. Okey, jadi inilah Dr. Sharon punya paparan. Jadi anda pun tak boleh nak. Tapi kalau boleh standard lah, title tu draft 4 semualah kan. Janganlah draft penuh, draft apa. Cuba Dr. refresh. Mungkin yang no submission tu dalam perjalanan kot. Dah sampai dah. Ramai dah. Ada ni ramai lagi yang tak submit lagi ni. Itu memang tak submit langsung lah. Macam Wesley, Muaz. Anim, Wesley, Fariha. Kenapa tu bertambahlah Dr. Set? Lain tak okey yelah. Okey, semuanya boleh mana yang dah dapat tadi tu? Saya akan teruskan dengan sambungan apa yang perlu dibuat. Okey, saya sambung Baik, bila anda dah dapat macam ni, apa peranan anda? Peranan anda kan? Anda kena klik dekat warna kuning ni. Ataupun tekan view tepi tu pun boleh. So anda akan lihat di manakah tempat-tempat yang anda meniru meniru pula, maksudnya ambil lah. Cuma itulah tadi saya dah bincang dengan Dr. Ramesh dan juga Cik Idham tadi. Muka surat hadapan dan juga muka surat rujukan tak perlu dilampirkan dalam submitted ini. Sebab muka depan tadi tu contoh macam ni kan, perkataan Shah Alam, Jalan Gelora, terus dia detect sebagai
plagiat sebab ini memang perkataan yang standard digunakan. Macam ke depan kan, mesti anda akan letak apa? Institut Pendidikan Guru, kampus ilmu khas. Memang orang lain pun ada letak. Jadi dia akan beri kesan lah. So ini dia akan keluar. Contohnya isi kandungan macam ni kan. Refleksi pengajaran lalu. Benda-benda ni pun memang ada dalam internet. Memang ramai orang guna terma-terma ni. Tapi automatically dia akan jadi seolah-olah plagiat. Jadi saran saya, tak tahulah itu ketetapan daripada Jabatan Penyelidikan. Yang kata Dr. Ramesh tadi, muka surat depan, isi kandungan dan abstract, rujukan. Tak perlu letak. Submit hanya chapter 1 to 5 sahaja, kata dia lah. Ya, saya rasa pun begitu. Ya. So you all semua nanti buat lagi sekali lah nanti selepas ini. Save as satu file baru, draft 5 semuanya. Kemudian bab 1 hingga bab 5 ending. Tak perlu ada senarai kandungan semua tu ya. Kat depan tu dan rujukan pun tak payah. Okey, bila dah keluar macam ni. Oh, Dr. Said ada soalan, Dr. Said. Silakan. Sebentar. Dr. Hairul nak tanya. Okey, kalau tengok tadi apa saja perkataan yang kita gunakan, jika telah digunakan oleh orang lain, maka dalam sistem ini dikatakan plagiat. Betul. Dia tak panggil plagiat. Jadi seolah-olah similarity. Dia cuma kata similarity ya, bukan plagiat. Kita boleh delete lepas ini kan Dr. Hairul? Betul. Okey, jadi sebab itulah kita kena submit beberapa kali kan macam ni. Tapi seolah-olahnya begitu. Apa? Soalannya? Seolah-olahnya apa saja perkataan yang orang gunakan bila kita gunakan dalam sistem ini dikatakan macam plagiat lah. Betul. Sebab itulah sebagai pelajar yang baik, kita kena pastikan ayat yang kita ambil tadi tu tak sama. Tapi seperti yang saya pernah taklimatkan kepada pensyarah, dalam bidang sains sosial dan juga pendidikan, memang banyak isu-isu perkataan yang digunakan terma-terma seperti pendidikan inklusif, Kementerian Pendidikan Malaysia, dasar-dasar negara, memang akan ada. Sebab itulah kita kena melihat. Tadi saya bincang dengan Dr. Ramesh. Seperti Dr. Ramesh kata, 30% yang diberikan itu ialah sebagai peluang untuk anda menggunakan terma-terma tadi tu. Maksudnya 30% tu banyak, bukan sikit kan? Ya. Jadi kalau boleh kita kena maksimalkan lah benda-benda yang kita ambil tadi tu. Jangan kita letak 30%. Macam tu lah. Ni universiti pun di seluruh dunia memang guna Turnitin ni. Dia memang standard macam tu. Jadi itulah saran saya, kalau sebagai lecturer kita dapat lihat macam terlalu tinggi, kita kena semak kenapa datangnya perkara tersebut kan. Jadi mungkin daripada perkataan-perkataan, contohnya saya tunjuk di sini ya, dari pertajuk yang awal ni, kita dapat lihat dah tentang model molekul alkana dan alkena. Model molekul alkana dan alkena ni memang digunakan dalam subjek sains. Jadi memang dia akan terkena, terdetek. Jadi kita kena tengoklah. Okey, macam ni kan, cikgu ni 31%. Kita check kat sini, kita tahu daripada mana semua sumber dia. Contohnya macam ni kan, AnyFlip tadi tu kita boleh check daripada mana datangnya perkataan-perkataan yang peniruan tadi tu. Isi kandungan semua tadi kan. Nampak ni. Sebab tu tadi jangan letak isi kandungan semua sebab memang ada. Dan kita boleh check di mana duduk benda tadi ni, tekan sini. Dia akan tunjuk di mana kita mengambil. Jadi anda pelajar, sebarang benda yang anda ambil tu memang akan diketahui keluar. Segala-galanya lah akan keluar di sini. Sorry tadi. Mana tadi? View tadi ni. Sorry. Anything yang kita ambil tu dia akan keluar 100%. Saya ulang semula, di sini. Contohnya ini 12% daripada AnyFlip, 6% daripada Institut Pendidikan Guru Malaysia. Dia akan tunjuklah semua benda, semua sumber tadi tu. Okey. Tapi kalau kita tengok kertas yang tadi, anda perasan tak? Dia tidak berwarna merah sepenuhnya, maknanya kuning. Kuning dalam amaran lah. Tidak 1% dia mengambil sebab ada setengah paper memang merah terus. Itu menunjukkan dia memang mengambil lah. Tapi yang ni tak ada. Ada sebahagiannya dia bersumberkan benda-benda yang bukan sumber yang directly lah. Dia macam mengubah juga beberapa struktur ayat. Kalau tengok di sini ada banyak sumber rujukan lah.
Okey. Faham tak kat sini? Jadi Dr. Hairul, ya. Sebenarnya kan apabila kita melihat percentage ini ialah secara keseluruhan. So bila kita tengok the matches ni, senarai yang you letak di bawah ni kan, 12% daripada any flip kan. Jadi kita akan tengok dulu yang bawah-bawahnya tu. Kalau semuanya tu rendah, like 1%, 0.70%, that means taklah kita kata dia plagiat, right? Mungkin ada perkataan yang sama yang digunakan. Lagi satu, perasan tak? Kenapa benda ni tak merah? Shah Alam bla-bla ni. Sebab Shah Alam ni ialah satu kata yang tempat dia boleh trace juga. Benda tu bukan terma-terma yang kata orang tu ayat yang memang eksklusif peniruan. Tak ada. Dia pandai tau dijak tu. Tapi kalau macam ayat ni memang warna merah ya. Merah betul. Merah betul. Macam ni kan. Ni memang meniru. Ni meniru. Kesan masalah ni semua tadi tu memang meniru lah. Ni contoh. Mungkin kajian orang ni memang dia meniru mana-mana lah. Ni macam ni kan. Yang ni memang nampak lah dia ciplak. The whole thing kan. Ni memang suri saya dia memang ciplak. So student pelajar-pelajar semua. Jadi bila you tengok matching ni, match overview ni, pastikan kalau yang banyak merah-merah tu memang menunjukkan plagiarism. Tapi kalau macam 2-3 perkataan dalam satu ayat, itu tidak dikira plagiarism sebab perkataan tu yang biasa digunakan oleh penulis-penulis lain juga. Betul. Begitu. Jadi tugas anda bila anda lihat begini, apa tugas anda? Anda perlulah mengubahlah struktur ayat tadi tu supaya dia tidak menjadi ayat yang seperti plagiat lah. Okey. Kamra ada soalan, Kamra? Dr. Hairul, tentang yang kita nak ubah tu, maksudnya kita ubah directly dekat Turnitin ataupun kita download dulu, kita still boleh ubah atau macam mana? Okey, jadi saya beritahu lagi Okey, tu sekejap kamera saya tunjuk dulu. Ini contoh rujukan. Rujukan ni memang ambil daripada internet kan, habis. Dia terus detect ini ialah sebagai plagiat. Memanglah sebab Chemist Target ni memang ayat standard daripada internet kan. So dia copy, so dia terus kesan. So tak nak lah. Okey, katalah anda dah dapat macam ni, anda rasa macam tak puas hati. Saya kena ubah. So apa yang perlu anda buat? Anda ubah di dalam Microsoft Word yang anda buat tadi tu. Anda dah settle baiki, buat secara manual lah macam biasa. Tekan resubmit, hantar balik semula untuk anda check. Setelah anda baiki betul ke benda tu dah baik. Buat step yang sama macam tadi dan tekan upload. So nanti kamera dia akan automatically akan meletakkan penghantaran yang baru. Katalah saya buat, tunjuk terus je supaya anda senang faham. Katalah kita buat draft. Draft 2 point 2 contohnya kan. Kita dah nak buat draft pula. Kita upload benda yang lain pula, paper yang lain. Okay, katalah saya upload. Katakan yang dah edit lah selepas checking tu kan. Yang dah edit, betul. Katalah saya tak cikgu. Okay, kita upload benda yang baru. Okay, seperti sama macam tadi juga prosedur upload. So dia akan macam tu lah, proses sama je macam tadi juga. Masih sikit. Nampak tadi tu, student saya tadi tu dia terus detect. Ini yang paper daripada Jabatan Ilmu Pendidikan ni yang dia orang masuk api hari tu. Dia terus detect kajian tindakan tadi tu dah keluar. Maknanya anything daripada internet semua keluar. Tadi tu. Okey, kita dah submit ni, kita pun confirm. Okey, dia akan mengeluarkan jumlah bacaan yang baru selepas anda submit tadi. Okey, dia return to assignment list. So dia automatically dia akan keluar benda yang baru. Yang anda submit tadi tu akan hilang, dah tak ada dah. So menjawab soalan kamera tadi, anda kena edit di luar dan resubmit balik dalam ini untuk memastikan similarity itu semakin berkurang-berkurangan lah. Sebab anda dah trace mana yang berlaku peniruan ataupun bukan kata peniruan lah, penyamaan kan, anda tak sedar dan sebagainya kan. Jadi anda boleh resubmit balik untuk menambah baiki benda tersebut.
Okey. Dan kita tunggulah proses tu tadi, dia akan makan masa lah seperti macam tadi kan, kita pun tekan refresh. Automatically Dr. Syariah akan dapat menerima laporan yang baru. Okey. Tunggu sekejap kita tunggu proses ni settle. Sementara itu saya nak tunjuk benda-benda lain yang ada dalam ni dalam sistem ni juga anda boleh message. Message ni maksudnya anda boleh membaca apa-apa message mungkin disampaikan oleh Dr. Sharon untuk pengetahuan dan informasi daripada anda. Anda juga boleh dalam sistem ni untuk anda buat ruangan forum discussion. Okay, anda boleh post a new topic contohnya. Topik dia misal kata ialah gosip penyelidikan. Contohlah. Okay, dan submit. So anda boleh orang cakap tu berdiskusi lah. Contohnya saya ulang semula gosip penyelidikan. Dia kena buat description sikit lah dan submit. So nanti anda akan dipaparkan begini. Cuma ada tanda macam ni sebab nanti Dr. Sharon akan confirmkan dulu boleh ke tajuk ini menjadi title perbualan dalam grup ini. Nanti dia akan sahkan lah. Di sini masih lagi tanda seru kan, tak lagi approve lah. Okay, saya ulang tadi semula. Kita dah resubmit, kita tengok dia akan keluar. Maknanya dah ada penurunan 24% dan warna hijau maksudnya pass lah. Dan anda layak untuk submit benda ni tadi tanpa perubahan sebab anda dah layak kurang daripada 30%. Okey. Anda boleh semak balik, tekan view dan anda boleh melihat penghantaran anda tadi telah mencapai tahap yang standard. Walaupun merah-merah ada tapi dia tetap 20% kan, dah memadai lah. Okey. Dah selesai benda macam ni, anda perlu download dan serahkan kepada anda punya pensyarah. Okey, pergi kat sini sebab ada pensyarah akan minta tahu laporan ni untuk rujukan. Kalau di universiti memang kami kena print sebab kami akan submit dengan Pusat Pengajian Siswa Azhar untuk pengesahan tesis tu untuk konvo. Okey, pergi dekat download, pergi dekat current view. Okey. Download current view. Automatically dia akan upload di dalam kita punya ni untuk rujukan anda. Sekejap ya. Dia tengah preparing. Okey. Dia pun download. So benda ni nanti mungkin akan diminta oleh penyelia tesis anda untuk rujukan mereka. Okey, saya rasa itu lebih baik lah. Ya, Dr. Hairul. Memang mereka perlu hantar laporan teringin bersama dengan laporan penuh nanti dalam GC. Okay, semasa menghantar nanti. Yes, memang betul. Perlu. So kita buka ni. Apa yang ditunjukkan dalam ni? Ni nama anda nanti contohnya Syafina. Draft 2 by Syafina. So dia akan keluar tarikh bila anda submit semua. Yang nak tengok oleh pensyarah nanti ialah di sini. The last page. Ni dia. Berapa persen anda meniru, berapa seniority dia, internet sources berapa dan sebagainya. So benda ni nanti perlu diserahkan kepada penyelia masing-masing. Okay, saya ulang semula prosedurnya. Pergi dekat view, pergi dekat download sini, pergi dekat sini, pergi dekat current view and then tekan download. Automatically dia akan download. So benda tu akan diserahkan kepada penyelia-penyelia anda. Okay, itu sahaja sebenarnya tugas dan juga peranan-peranan yang anda perlu buat dalam Turnitin ni tadi. Ada soalan tak? Ada soalan? Sebarang soalan? Saya ada soalan. Ya, Nim. Berapa kali boleh resubmit tu? Tak ada kali. Sehingga tarikh due tadi tu. Sebelum sehingga 22 Mac tu. You boleh buat 10 kali ke 20 kali ke terpulang. Berapa kali you nak check. Terima kasih, Doktor. Alright. You sangat bertuah ya di IPG campus ni. Sebab masa saya buat PhD, dia tak ada bagi tahu tak langsung. Similarity tak bagi tahu, dia memang buat surprisingly je. Dia cakap kalau kita gagal kan, dalam semakan anda dia telah menunjukkan prestasi yang tidak membanggakan. Anda perlu menghantar semula tesis. Sedih lah kan. Itulah ramai yang beli yang cetak rompa untuk Turnitin ni tadi sebab nak dapat lepas akses tu. Okey, ingatan kepada pelajar semua sebelum terlupa Dr. Sharon. Ya. Semua pensyarah telah didedahkan cara-cara penipuan-penipuan oleh pelajar.
Maksudnya cara-cara untuk mengelak, meniru, sebab dalam YouTube banyak cara-cara untuk penipuan dari segi plagiat ni. Contohnya anda print screen, anda letak dalam anda punya Turnitin. Memang takkan detect sebab dia print screen kan, tapi ada cara. Pesara dah tahu dah. Anda menggunakan titik-titik, itu pun ada kaedah juga. Macam-macam kaedah yang saya dah kongsikan dengan pensyarah supaya isu plagiat ini memang takkan terjadi. Tapi itulah pelajar ni advance kan. Tapi se-advance anda pun advance lagi Tuhan Yang Maha Esa. So jangan cuba untuk menipu dan sebagainya lah. Sebab ni projek akhir tau, tesis. Jadi buat je ikut mana yang dia minta dan bertuah lah sebab similarity ni dah dibuka oleh pensyarah-pensyarah anda. Macam saya dulu memang tak buka. Tadi dia, macam tadi lah pangkah. Dia tulis pangkah, tak tahu langsung berapa persen kita meniru. Dan tiba-tiba sampai surat je tak sampai kan. Jadi susahlah sikit. So sekarang ni senang sebagai soalan kawak tadi. Berapa kali boleh submit? Submit lah sampai 100 kali pun asalkan sebelum due dan asalkan tak lebih daripada 30%. So anda sendiri boleh baiki sebenarnya dengan cukup mudah. Itulah dia. Okey, ada soalan lain? Kalau tak ada soalan ya, saya check selain Turnitin ni ada tak cukup lah pelajar yang daftar. Jadi saya pelajar cuma ada seorang lagi yang tak masuk dan Wesley, Norain tak upload lagi. Saya tak dapat tengok di sini. Muaz, Roy dengan Sabrina dah upload ke? Sebab keputusan tak keluar lagi ni. Is it still masih lagi proses? Processing lagi doktor. Oh, masih Line lagi code. pusing lagi. Mungkin line dia slow sikit. Okey, saya tunjukkan skrin. Nama siapa lagi yang belum daftar? Cuba tengok di sini. Tak cukup ni. You patutnya ada 26 kan? Ya, 20. Oh, Mas Saratul, dia ada cakap sehari tak boleh upload 3 dokumen sehari sekali 3 je. Baru ada 24. 2 orang lagi belum daftar. Siapa ya? Cuba tengok kumpulan masing-masing. Saya nak semua daftar dah hari ni. Bagus tu semua submit. Banyak yang bawah 30%, tahniah lah. Ya. Bagus ni ramai. Maknanya dah perfect yang kuning-kuning ni cuma saya check lah ya. Yang kuning-kuning ni check itu balik. tujuan ya. nanti lecturer akan check balik. Betul. Ya. Macam Esther Ngoi tu. Sampai 40%. Doktor. Ya. Saya dah submit sebab dia keluar 14%. Saya boleh tengok similarity tu. Wesley ke? Ya. Saya refresh sekali lagi. Oh dah keluar. Alright, semua dah ada. Tapi ni ada yang tak ada sini. Siapa punya nama tak ada di sini? Kejap doktor, saya punya loading. Daftar ke apa? Saya dah daftar dah. Daftar tak ada pun kat sini nama awak. Nama apa? Zulaika Zulkifli. Zulaika. Zulaika punya tak ada lagi ni. Okey, kejap doktor, line lambat. Nuraina, awak upload apa? Awak punya draft tesis betul ke? Bagus 10% tu. Tak. Bukan. Oh, bukan. Awak upload apa tu? Dr. Sharon boleh tengok tu. Cuba Dr. Sharon tekan. Dr. Sharon boleh tengok. Punya laporan. Oh, Dr. Sharon download ke? Oh, dia tekan kat hijau tadi. Laporan temu bual je. Kenapa tak masukkan your laporan penyelidikan? Sebab saya nak try yang bab 1.5. Ya. Dr. Sharon nak tengok, tekan kat hijau tu je. Tak payah tekan dekat download. Oh, tekan sini hijau. je ya? Ya, tekan situ. Okay, kita tengok similarity dia apa yang datang. Tekan je. Tengok ni. Kita boleh tahu berapa persen dia tengok kan. Dia baru nak tua ni. Jarod punya. Nampak tu, Institut Pendidikan Guru. Terus dia highlight warna biru. Kandungan-kandungan terus keluar. Jangan meletak ya. Mula daripada abstract lah saya rasa. Ya. Tapi okey lah ni kalau macam 1-2 perkataan dalam satu ayat, it's not considered as plagiarism.
Lagipun bila dah bawah 30 automatically kita pun tak payah tengok. Ya, dia 13 je ni. Jarod punya 13 saja. Wow, perfect. So no issue. Tak ada Ni masalah. sampai chapter berapa dah ni? Gerard ni? Dah habis lah. Sampai chapter 5 kan? Perfect lah. Tahniah. Cuma rujukan lah, ada rujukan tu memang. Maknanya kalau dia tak letak rujukan, tak letak lagi kurang. Lagi kurang, yes. Ya, kalau Jarod tak masukkan rujukan dan senarai kandungan tu lagi kurang lah percentage dia. Betul. Cuma saya nak tahu ni siapa lagi tak ada kat sini. Cuba. Macam mana kalau kita nak submit semula? Submit je macam tadi yang Dr. Hairul tunjuk tadi. Resubmit. Resubmit tu. Tapi tadi saya baca kata Mas Saratul, betul ke dia cakap 3 dokumen per day? Betul ke? Ada ternampak Betul, Doktor. Kalau betul-betul lah, maknanya sehari 3 dokumen je boleh resubmit. Kalau tak boleh dah sambung besok. Okay. Dah ada 25. Seorang lagi tak masuk. Siapa ya? Tolong tengok kan kawan-kawan. Siapa yang tak masuk lagi? Akira. Doktor, kenapa dia cakap kat sini resubmission are not allowed? Kenapa? For this assignment. Maksudnya? Nama sama ke? Title dia sama ke? Title sama. Cuba share. Awak dah Cuba share. Awak berapa kali share dah your upload? screen. Sekali je baru. Cuba share. Nur Ain tadi dah masuk dah dia punya draft 4. Tapi laporan temu bual kan? Saya nak try. Tapi mungkin So dengan ni, doktor, cuba tengok. Nampakkah? Log out dulu. Log out dulu, lepas tu log in balik. Keluar balik, masuk balik. Keluar masuk balik. Ni Sebab tadi tu setting awal tadi. Log out dulu. Dr. Sharon, memang ni untuk kuasa semester 8 tesis je. Assignment yang biasa ni tak buat batch yang ini, cohort yang ini memang semua kena hantar laporan terik ni. Tak, yang assignment kita ni dalam kelas ni tak boleh buat ni. Tak payah buat. Yang dia wajibkan ialah tesis lah untuk yang penyelidikan. Tapi yang lain-lain, pensyarah-pensyarah boleh buat. Ikutlah kan. Ya. Digalakkan lah. Sebab lesen dia tak banyak kan, Hairul? Tak banyak tapi harga mahal ni. So dia bagi lesen ni tak banyak. Jadi dia mewajibkan hanya semua laporan penyelidikan tahun akhir lah. Yelah. Dah okey dah. Ain Najla. Nur Ain dah okey dah? Okey, dah. Dah boleh dah? Dah. Okey lah. Ada lagi nak tanya? Ada lagi soalan tak? Doktor. Ya. Yang dekat doktor punya similarity saya punya ada keluar kan, tapi dekat saya processing lagi daripada tadi, so kena tunggu sampai dia keluar similarity juga Dia tak, kalau awak abaikan pun boleh je. Parah. Cuma mungkin lain awak slow. Lain awak slow. Saya Dr. Sharon dah tengok dah awak punya dah kan nampak dah percentage tu. Tadi saya dah nampak nama saya tadi. Cuma saya tak dapat detect seorang lagi ni. Siapa yang tak daftar lagi? Siapalah makhluk ni? Betul juga kata Baina tu. Cuba Farah keluar dan juga masuk balik. Kadang sebab tu juga. Sebab tadi mungkin Dr. Sharon tadi pada peringkat awal tadi dia set up tadi ada sikit lah dia macam close tadi tu. Kelas, cuba tengok balik. Ada tak nama awak yang hilang kat sini? Kenapa ada 25, 24